Assalamualaikum, salam sejahtera kepada ibu bapa dan semua pelajar. Alhamdulillah, UMK mengadakan program Road to UMK. Program ini diadakan adalah promosi untuk pelajar yang akan berjaya di dalam peperiksaan SPM, SPM dan juga pelajar diploma untuk datang belajar ke UMK. UMK adalah universiti yang ke-19 di mana kebidaraan ataupun niche pendidikan kita adalah dalam bidang pendidikan keusahanan. Kita menawarkan 29 program prasiswazah ditawarkan oleh 9 fakulti di UMK, dan program ini adalah program-program yang relevan, yang semasa dan mempunyai credibility employability yang tinggi. Jadi di UMK ini kita menggarap potensi pelajar untuk menjadi warga yang berjaya di masa akan datang, dan program Road to UMK ini kita jalankan selama 2 bulan, pada bulan Februari dan pada bulan Mac, dan ia melibatkan kesemua fakulti di UMK lah. Jadi ibu bapa dan pelajar-pelajar diharap supaya dapat mengerti program ini secara maya. Dan akhir kata, marilah kita mendengar penerangan dari fakulti berkenaan program pengajian mereka, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian dari keluarga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua viewers yang bersama kami di program Road to UMK yang didatangkan khusus untuk penonton, terutamanya pelajar-pelajar yang akan mendapat maklumat terkini tentang program-program yang ditawarkan di UMK. Okey, program Road to UMK ini akan berlangsung selama 2 bulan. Telah bermula dari Februari sehingga Mac. Dan kita akan berkongsi dengan para penonton tentang program-program yang ditawarkan di 9 fakulti di UMK, terdiri daripada 29 program sarjana muda, 1 program asasi dan 1 program persediaan praijazah. Jadi kita berharap program Road to UMK ini akan memberi maklumat terkini kepada pelajar-pelajar yang sedang mengisi permohonan di UMK di UPU online, dan menjadikan UMK ini sebagai pilihan utama anda. Okey, akhir kata, marilah kita mendengar penerangan daripada fakulti berkenaan tentang program yang ditawarkan, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Hashtag We Are UMK Family, hashtag Road to UMK. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada warga Facebook, guru-guru, ibu bapa dan semua pelajar dan bakal pelajar. Okay, salam perkenalan dari UMK, universiti yang berteraskan keusahawanan dalam pendidikan. Okay, semoga semua berada dalam keadaan sihat, dan ingatlah untuk sentiasa memelihara diri dengan SOP di zaman pandemik ini ya. Okay, sebentar tadi kita telah menyaksikan dan mendengar kata-kata aluan daripada Profesor Dr. Muhammad Rafi bin Yaakob, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, dan juga Profesor Dr. Siti Zaitun binti Muhammad Hashim, Dekan Prasiswazah. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua yang berbahagia Prof kerana telah sudi memberi penerangan berkenaan program Road to UMK. Okay, untuk makluman semua, ini merupakan siri Road to UMK bersama Pusat Pendidikan Luar UMK ataupun lebih dikenali dengan UMK CEE. Okay. Okay, bersama kita pada hari ini ialah tetamu yang kita jemput khas dari UMK CEE, iaitu PM TS Dr. Zuraimi bin Abdul Aziz yang merupakan pengarah di UMK CEE. Okay, terima kasih Doktor sudi hadir. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, kami untuk makluman, kami akan bersama dengan anda semua selama 1 jam untuk berkongsi tentang program yang ditawarkan di UMK CEE yang juga merupakan pusat pembelajaran secara separuh masa. Okey.
di akhir nanti kita juga akan bersama dengan wakil-wakil pelajar yang kita bawa khas secara online untuk berkongsi pengalaman mereka selama berada di UMKCE. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh dalam perkongsian pada hari ini, marilah kita saksikan tayangan video korporat yang telah disediakan oleh pihak penganjur supaya kita lebih mengenali UMK secara keseluruhan. Okay, silakan ya. University Malaysia Kelantan, UMK, is an entrepreneurial university. We implement the government's aspiration to ensure the younger generation are not only highly educated, but also entrepreneurial. UMK is the #1 entrepreneurial university in Malaysia and aspires to be one of the world's best by 2030. This is in line with the National Entrepreneurship Policy, which aims to make Malaysia an entrepreneurial country by 2030. According to this vision, UMK ensures the whole university functions within an entrepreneurial ecosystem. This ecosystem comprises 9 faculties, supported by institutes and centers of excellence, implemented with the discipline of innovation-based entrepreneurship. The university's upper management, together with UMK employees at all levels, are committed to realizing UMK as a Malaysian public university well respected for its foundation of entrepreneurship. Implementing this ecosystem, the UMK Entrepreneurship Institute, UMKEI, oversees 3 other entrepreneurship-based centers: the Center for Entrepreneurship Development and Education, CEED, the Institute of Small and Medium Enterprises, ISME, and the Global Entrepreneurship Research and Innovation Center, GERIC. The Faculty of Entrepreneurship and Business, spearheading this structure, has successfully developed collaborative entrepreneurial networks such as UMK Frontier Street, Entrepreneurship Advisory Council, and proudly led the Committee for Ministry of Higher Education Guide to Entrepreneurship Integrated Education. From the academic aspect, UMK offers 25 undergraduate programs and 16 postgraduate programs in the fields of business and management, tourism and hospitality, science and technology, as well as arts and heritage. The university is constantly enhancing its teaching and learning system to ensure that the process of learning takes place creatively and innovatively through My Academic Integrated System, My AIS, Massive Open Online Courses, MOOC, and Blended Learning. UMK is committed to the development of first-class graduates to become the leaders of the industry. Collaboration with world-class local corporate sectors, as well as a network of well-known regional education institutions, is aimed at empowering UMK from various angles. This is evidenced by the increase in the marketability of graduates and graduates who create businesses. Research, innovation, and commercialization is another important part of UMK. Research funding and the number of innovations and commercialized products increase every year. UMK has performed well in various prestigious competitions. With the hashtag UMK4Society, UMK is also involved in various community activities. Our staff and students consistently demonstrate outstanding skills and abilities. With such a great spirit of teamwork, UMK has never looked back to emerge as a respected educational entity in the region. We at UMK believe that our presence will give a new look to the development of the Valley of Knowledge. Indeed, our core, entrepreneurship, will always make us
University Malaysia Kelantan, relevant, unique and different. Okey, penonton semua. Sebentar tadi kita telah menyaksikan paparan video korporat UMK. Jadi saya berharap agar anda semua telah mendapat sedikit sebanyak maklumat tentang UMK ya. Jadi sebelum kita memulakan sesi bersama panel, saya ingin memaklumkan bahawa kita turut mengadakan kuis berkenaan UMK dan UMKCE di akhir rancangan nantilah, di akhir sesi ini. Dan hadiah istimewa akan diberikan kepada anda yang berjaya menjawab dengan tepat dan cepat. Okey, selain daripada itu, kita juga akan pihak penganjur memohon kerjasama anda untuk mengisi kaji selidik berkenaan UMK yang telah kami sediakan lah. Okey, ini adalah cara menjawab kuis sebagai contoh. Okey, cara ini ialah anda perlu meletakkan jawapan di ruangan komen dan letak nombor soalan, masukkan jawapan dan akhir sekali masukkan hashtag We Are UMK Family, hashtag Road to UMK. Okay, sebagai contoh, soalan 1 ataupun kuis 1 anda memilih jawapan bola, maka tulislah kuis 1 bola, hashtag We Are UMK Family, hashtag Road to UMK. Okay, tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerahkan perkongsian kita pada hari ini kepada Dr. Tuan Pengarah dari UMKCE. Dipersilakan Dr. Terima kasih moderator kita pada hari ini, Dr. Bahirah, dan selaku mengendalikan program kita Road to UMK bersama Pusat Pendidikan Luar UMK atau diberi nama sebagai UMKCE. Dan kami amat berbangga dan juga mengucapkan selamat datang kepada semua audiens ataupun viewer di luar sana melalui platform Muka Buku. So kita ni berada dalam norma baru, so apa-apa yang kita lakukan, kita boleh lakukan dengan menggunakan apa-apa platform dan kaedah, dan salah satu kaedah yang kita promosikan program kita kepada pihak yang berpotensi adalah kita melalui Facebook ataupun juga dikenali sebagai Muka Buku. Okay, kami di UMKCE mengalu-alukan kedatangan dan juga maklum balas daripada audiens semua selepas kami memberi penerangan sedikit berkenaan dengan pengajian, menyambung pengajian secara separuh masa di UMK itu sendiri. Okey, untuk makluman semua, UMKCE telah ditubuhkan oleh Universiti Malaysia Kelantan sebagai satu platform kepada anda semua untuk menyambung pengajian, dan kita mendukung pelan pembangunan pendidikan Malaysia secara amnya, dan ini memberikan peluang kepada anda semua berada di sana, walaupun anda bekerja ataupun anda mempunyai sebuah perniagaan ataupun anda telah melakukan apa-apa pekerjaan di luar sana, anda mempunyai peluang untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di UMK itu sendiri. Okey, kami memberikan ruang kepada anda secara flexibility dari segi kewangan, maksudnya bayaran yuran, dan juga dari segi pengajian dan pembelajaran yang didukung oleh pesyarah-pesyarah kita yang mempunyai kepakaran masing-masing, yang mana mereka mempunyai pengalaman luas dalam bidang industri dan juga sektor awam, dan mereka mempunyai kelulusan yang tinggi seperti Doktor Falsafah, dan mereka boleh berkongsi secara realiti kerana mereka adalah seorang practice person. So apa yang diajarkan dalam kelas tuan-tuan, mereka akan mix around dengan antara teoretikal dengan praktikal, dan apa yang diaplikasikan oleh di luar sana akan diajar dan dibimbing oleh pesyarah kita yang berkaliber. So kita telah ditubuhkan pada tahun 2017 dan kami telah mengambil batch yang pertama pada tahun 2018. Maknanya kami telah beroperasi selama 4 tahun sejak ditubuhkan di UMK itu sendiri. Untuk maklumat anda, UMK ini adalah satu pusat yang diberi tanggungjawab oleh Universiti Malaysia Kelantan untuk mengendalikan program separuh masa, yang mana program-program kami adalah program daripada fakulti-fakulti di Universiti Malaysia Kelantan. Segala kualiti dan segala pengajaran dan pemantauan adalah di bawah fakulti masing-masing, yang mana anda jangan risau, kursus atau program yang anda hadiri di pusat UMKCE ini adalah diiktiraf oleh MKA dan juga GPA. Kami telah mendapat kelulusan daripada KPT untuk mengendalikan program separuh masa di Universiti Malaysia Kelantan. Jadi peluang ini janganlah anda, orang kata, rebutlah peluang keemasan ini. Tambah-tambah pula kita di norma baru ini, kita perlu
menambah nilai diri kita dalam sektor pekerjaan dan juga sektor perniagaan. Dan untuk makluman semua, statistik pelajar kita di UMKCE adalah sebanyak 60% datangnya daripada usahawan. Dan kami juga ada 30% daripada sektor awam dan 10% sekarang ni adalah sektor swasta. Mereka mempunyai networking bersama mereka. Contoh jika anda menghadiri pengajian sebuah masa di UMKCE, anda dapat menambah networking sesama mereka. Saya bagi saya contoh. Pernah seorang usahawan tu telah mendapatkan bekalan daripada luar sana, tetapi bila mereka bersama-sama belajar di UMK itu sendiri, mereka mendapatkan kontak yang baru, yang mana pelajar mereka, kawan-kawan mereka pun sendiri pun adalah seorang supplier yang memberi yang membekalkan barang yang diperlukan oleh mereka untuk meneruskan perniagaan mereka di Kelantan dan juga di Malaysia. So bermakna mereka telah mendapatkan kualiti barangan yang bermutu dan mendapatkan confidence level yang tinggi terhadap barang, kerana yang membekal barangan tersebut adalah kawan-kawan mereka sendiri. Dan mereka juga telah mencetuskan satu idea dengan bersama-sama, ataupun kita panggil joint venture di antara sama-sama mereka untuk menubuhkan perniagaan kepada yang mengendalikan perniagaan sesama mereka. Dan kami juga ada juga pelajar-pelajar kita apabila dia menyertai program kita dan mereka mendapat pekerjaan baru, disebabkan kebanyakan mereka, profil pelajar-pelajar kita datang daripada CEO company dan juga merupakan yang berprofil tinggi daripada PDRM seperti ASP. Dan kami juga ada pelajar-pelajar yang datang daripada tentera yang mempunyai pangkat major, dan kami juga ada owner resort, owner quarry, owner syarikat shopping, kita panggil minimarket, dan juga trading kami yang mengendalikan atau menjualkan barang kepada klien mereka di seluruh Malaysia. Malahan kebanyakan pelajar kita yang berusahawan ini mempunyai kontak yang besar di luar sana, dan kita selalu bila kita berdiskusi bersama mereka dan mereka menyatakan mereka mempunyai bisnes di Vietnam, di Jakarta, di orang panggil di Dubai, ataupun kita panggil sebagai di UAE di sana, dan mereka mempunyai kontak yang baru dan boleh disalurkan kepada pelajar-pelajar mereka yang lain sebagai satu contribution mereka kepada kawan-kawan mereka sendiri. Itu yang dikatakan sebagai kelebihan apabila kita bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang punya pengalaman dan punya kontak yang luas, dan mereka boleh bersama-sama untuk berkongsi maklumat-maklumat sesama mereka. Dan kami juga secara sukacitanya ingin berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk anda menyambung pengajian anda semasa anda bekerja, semasa anda menjalankan perniagaan di Universiti Malaysia Kelantan. UMKCE adalah satu pusat yang mengendalikan program, tetapi ijazah anda adalah dikeluarkan oleh Universiti Malaysia Kelantan. Konvo anda pun di Universiti Malaysia Kelantan, jangan risau. Yang itu memang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan kita. Dan di samping aktiviti penawaran program akademik, yang mana sekarang ini kita menawarkan program ijazah sarjana muda dengan kepujian. Kesemua program kita adalah dengan kepujian. Dan kami juga dalam perancangan menawarkan kursus jangka pendek dan juga menawarkan program profesional yang mana perbincangan masih dalam in progress bersama-sama dengan stakeholder yang berkenaan. Okey. Tamu mohon saya teruskan. Yang pertama, program kita di UMKCE terdapat 4 program yang kita tawarkan. Yang pertama adalah program Sarjana Muda Keusahawanan dalam kurungan perdagangan dengan kepujian. Program ini adalah satu program yang terawal di Fakulti Keusahawanan Perniagaan dan Keusahawanan dan Perniagaan. Dan untuk makluman semua, di antara 4 program ini terdapat 3 program yang di bawah Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, dan satu program lagi dinama Program Sarjana Muda Keusahawanan Pelancongan di bawah Fakulti Keusahawanan Pelancongan dan Kesejahteraan. Okey. Kita back kepada program pertama, itu kita nama sebagai Sarjana Muda Keusahawanan dan Perdagangan dengan Kepujian. Program ini memberi anda peluang untuk anda menerokai dan juga menjadikan anda seorang usahawan yang berjaya, di mana anda dibimbingkan oleh pesara-pesara yang berkaliber, yang mempunyai pengalaman industri, pengalaman di luar sana sebelum mereka menyertai UMK sebagai ahli akademik. Dan ini yang penting pada anda semua bila anda dapat ilmu daripada orang yang betul-betul mempunyai kepakaran, yang mana
untuk anda menjadi seorang usahawan yang berjaya dan juga anda untuk bekerja dengan orang lain sebab di UMK ni sendiri kita menerapkan konsep keusahawanan yang mana bila anda belajar di UMK anda diwajibkan mengambil 4 kursus yang berteraskan keusahawanan yang mana anda boleh menjadi seorang entrepreneur dan anda juga boleh bekerja dengan majikan-majikan di luar sana dan menggunakan elemen-elemen keusahawanan yang diterapkan dalam diri anda semasa anda belajar di UMK itu sendiri melalui UMK CE. Okey, program sarjana muda keusahawanan ini kita menunjukkan senarai-senarai kursus yang anda akan belajar. Ini adalah merupakan senarai-senarai kursus yang akan anda belajar semasa anda belajar mengambil kursus sarjana muda, mengambil program sarjana muda keusahawanan perdagangan, yang mana kalau anda melihat kepada senarai kursus yang ada di depan anda tu, kebanyakan boleh katakan majoriti diguna pakai dalam dunia perniagaan dan dunia pekerjaan, yang mana anda boleh, dia amat luas, kejayaan anda amat luas bila anda mengambil program tersebut. Anda dapat bekerja dengan pihak swasta, sektor swasta, sektor awam, dan juga anda boleh menjalankan perniagaan yang anda rasa anda boleh meneruskan perniagaan yang anda ada sekarang ni. Sebab untuk makluman semua, pelajar kita ni range umur dia ni boleh katakan daripada muda dan juga dewasa. Sebagai contoh saya ambil, kita ada pelajar paling muda kita adalah umur 23 tahun ataupun 24 tahun kalau tak silap saya, dan kita ada pelajar yang paling senior berumur 62 tahun. Jadi kalau kita lah sekarang ni berada umur 30 tahun, 35 tahun, saya rasa saya bagi satu cabaran lah kepada anda semua untuk menyambung pengajian di UMKCE ni, kerana senior kita berumur 62 tahun masih meneruskan pengajian di UMK ni. Kalau tak silap saya, dia meneruskan pengajian di UMKCE pada umur 60 tahun dan beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya, tapi beliau merasakan ilmu tu perlu diteruskan. Seperti mana pepatah kita kata, belajar kita sehingga ke di negara China kan. Dan di Universiti Malaysia Kelantan telah memberikan peluang kepada anda untuk menyambung pengajian secara part time. So tanpa meninggalkan pekerjaan, tanpa meninggalkan perniagaan yang anda lakukan sekarang ni, tanpa memecahkan apa yang telah anda buatkan. Anda boleh belajar dan juga anda boleh bekerja. Tak ada masalah. Kita mempunyai masa yang fleksibel, kita mempunyai bayaran yuran yang fleksibel, kita mempunyai pensyarah yang mempunyai kualiti yang tinggi di Universiti Malaysia Kelantan. Okey, berbalik kepada program kita yang kedua adalah kita panggil program ini adalah senarai-senarai yang kita kata prospek kerjaya kepada mereka-mereka yang mahu menyambung pengajian di Universiti Malaysia Kelantan bila mengambil program ringkasnya SAK atau Sarjana Muda Keusahawanan Perdagangan, yang mana anda boleh bekerja dengan kerana program kita diterima oleh MKA dan juga GPA, dan program ini bertujuan mengembangkan ilmu keusahawanan dan perniagaan yang boleh memberi manfaat kepada anda semua di luar sana secara teoretikal dan juga secara praktikal. So, okay, saya move kepada program yang kedua. Anda boleh kalau anda tidak faham atau ingin bertanya sesuatu, anda boleh bertanya di ruangan muka buku atau Facebook kita yang secara live sekarang ni, dan kami akan menjawab selepas ini soalan-soalan anda semua. Dan kami juga berterima kasih kepada anda semua kerana bersama-sama dengan kami untuk mendengar dan berkongsi maklumat berkenaan pengajian separuh masa di UMKCE. Okey, program yang kedua adalah program Sarjana Muda Keusahawanan Logistik Perniagaan Pengedaran dengan Kepujian. Ramai orang tertanya sebab program ini adalah program kalau tak silap saya 10 tahun yang dah masa 10 tahun hingga 7 hingga 10 tahun ini, program ini menjadi satu program yang amat ditunggu-tunggu oleh baik pelajar sepenuh masa dan juga pelajar separuh masa, kerana dia mempunyai value yang amat tinggi. Dan boleh dikatakan alhamdulillah setakat ini pelajar-pelajar kita, pelajar sepenuh masa telah mencapai GE sehingga 98% apabila selama 6 bulan selepas mereka bergraduasi, mana mereka mendapat pekerjaan. 98% daripada mereka telah mendapat pekerjaan berdasarkan kepada program yang diambil di Universiti Malaysia Kelantan. Kerana kami telah desainkan program ini mengikut apa kehendak majikan atau industri di luar sana, yang mana apabila anda belajar di Universiti Malaysia Kelantan melalui UMKCE, kualiti yang anda belajar adalah sama dengan pelajar sepenuh masa. Boleh katakan 98% adalah sama, kecuali adik-adik anda tu belajar sebagai sepenuh masa, tapi anda belajar separuh masa. Okey, program ini kita telah mendapat akreditasi daripada badan profesional yang mana mempunyai nilai yang tinggi. Yang badan profesional ini adalah kita panggil sebagai The Chartered Institute of Logistics and Transport.
Kalau mungkin anda rasa benda ni baru, mungkin kali pertama anda mendengar apa itu CIRT sebenarnya. Kalau misal kata saya yakin anda semua pernah mendengar ACCA untuk perakaunan, anda mengenal CIMA also untuk perakaunan, Chartered in Marketing untuk marketing, dan kami di UMK juga terutama di Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan mempunyai satu program di bawah program logistik yang telah diikrasi secara penuh oleh badan profesional yang dinamakan sebagai CIRT. Maksudnya bila anda belajar di UMKCE tersebut selama 4 tahun setengah, anda bergraduasi dan pada sama anda akan mendapat satu lagi CJ yang akan diberikan oleh badan profesional. Anda tidak payah mengambil CJ ini lagi bila anda bergraduat. Anda telah belajar di Universiti Malaysia Kelantan, anda mendapat ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang logistik, dan bersama badan profesional akan menganugerahkan anda CJ penuh keahlian daripada Chartered Institute Logistik and Transport. CIT ini merupakan satu badan yang menerajui bidang logistik, bidang pengangkutan dan juga pembekalan rantaian ataupun supply chain yang mana telah ditubuhkan di United Kingdom pada 1919. Dah lama dah kita telah meraihkan 100 tahun penubuhan mereka pada 2019 yang lalu. Mana kami telah mencapai 100 tahun penubuhan program tersebut dan di bawah Royal Charter di United Kingdom lah. Dan setakat ini kami mempunyai 35,000 members di seluruh dunia dan merangkumi sebanyak 35 negara di bawah CIT. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila anak-anak tuan-tuan ataupun tuan-tuan sendiri bila mengambil kursus ini dan mendapat 2 periktirafan selain daripada ijazah dan juga badan profesional ini membolehkan anak-anak tuan-tuan dan tuan-tuan sendiri bekerja di luar negara. Ini ada satu lesen yang anda tak perlu hindarkan ataupun perlu mengambil peluang yang cerah. Di samping mendapat ijazah dan juga mendapat peluang tanpa mengambil peperiksaan lain. Maksudnya dah habis belajar 4 tahun di UMK, dapat pengecualian penuh. Ini specialnya belajar di UMK. Kami di antara universiti awam yang mendapat pengecualian penuh daripada akreditasi. Kalau tuan-tuan tidak ambil dan tidak belajar melalui UMK, apabila anda belajar di mana-mana universiti lain, contohnya mengambil universiti bidang logistik, dan anda perlu mengambil sebanyak 14 paper lagi, 14 kertas atau 14 subjek lagi untuk anda diiktiraf sebagai chartered members. Dan kosnya tak silap saya sebanyak 18,000 dan mengambil masa sebanyak 18 bulan. Jadi bila anda belajar di UMK itu, anda telah menjimatkan dari segi kewangan dan juga tempoh. Orang tak ramai yang ingin belajar secara lama. Mereka bila belajar nak mendapatkan satu pekerjaan, itu adalah harapan ibu bapa dan juga kita sendiri sebagai pelajar. Apabila kita belajar, meningkatkan diri kita daripada diploma ataupun STPN kepada peringkat degree, kita ingin meningkatkan kejayaan kita di luar sana. Dengan adanya ijazah logistik yang diberikan oleh UMK dan bersama dengan badan profesional yang diberikan oleh CIT tersebut, anda mempunyai 2 komponen yang boleh anda memenangi pihak banjikan di luar sana untuk anda bekerja di pihak industri dan juga sektor awam. Ini sekelebihan yang ada. Di Malaysia kita telah ditubuhkan pada 1965. Dah lama dah. Dan kita saat ini ada dalam lebih kurang 3,000 membership dan kita mengambil terdapat 71 industri partner lah bersama-sama dengan CIT itu sendiri. Jadi peluang anda untuk kami membukakan kepada semua pemegang diploma, pemegang STPN dan juga pemegang SPM. Walaupun anda tidak ada STPN, tak ada diploma, anda boleh terus mengambil program di UMK ni melalui UMKCE. Nanti saya terangkan bagaimana konsep ataupun cara kepada pelajar-pelajar yang mempunyai pengalaman tetapi tidak ada STPN dan juga tidak ada diploma, boleh menyambung direct. Dulu kita kena ada STPN, ada diploma. Kalau jika anda ada diploma, lagi baik kerana anda insya-Allah akan diberikan pengecualian kredit yang mana boleh memendekkan pengajian anda di Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Ini satu. Yang kedua, bila anda ambil program ni, biasanya orang bila dah habis program ni, hari yang terakhir mereka adalah mereka ingin menghadiri convocation. Dan untuk program ini anda mempunyai 2 convocation. Pertama daripada Universiti Malaysia Kelantan untuk ijazah sarjana muda logistik. Yang kedua, anda dijemput untuk menghadiri penerimaan CJ proportional ini oleh Presiden International kita daripada UK datang ke Malaysia untuk menghadiri dan menganugerahkan skro kepada anda di peringkat international, yang mana anda dijemput untuk menghadiri satu lagi convocation di bawah CIT itu sendiri. So tengok dia punya kelebihan bila belajar di UMK.
Janganlah lepas peluang. Kami di sini selain daripada pelajar kami di Kelantan dan Terengganu, kami ada pelajar kami daripada Johor, kami ada pelajar kami daripada Penang, kami ada pelajar kami daripada Lembah Kelang. Makna kami dah cover keseluruhan negeri-negeri yang ataupun region-region di Malaysia tersebut. Okey. Kalau kita melihat dari segi prospek kerjaya ataupun senarai kursus yang diajar di Universiti Malaysia Kelantan, kalau anda lihat di sini, dia sebenarnya sarjana muda keusahawanan logistik ini dengan sarjana muda keusahawanan perdagangan dan juga peruncitan yang akan saya terangkan kemudian nanti, mempunyai fundamental kepada keusahawanan dan perniagaan, di mana anda melihat ada pertindihan senarai kursus yang diajar untuk subjek yang kursus yang lalu, perdagangan dan juga kursus logistik. Dan kena ingat, kita yang ini adalah majoring ni adalah logistik. Bermakna anda lihat di skrin yang dipaparkan di Facebook ini adalah major kepada komponen-komponen logistik yang anda gunakan. Komponen-komponen logistik ini telah kita verifikasikan dengan pihak industri, yang mana dengan adanya komponen-komponen ini yang anda belajar di Universiti Malaysia Kelantan diguna pakai di pihak industri dan diguna pakai di pihak sektor awam. Ia memudahkan pada anda untuk mendapatkan pekerjaan yang diperlukan oleh pihak anda sendirilah ataupun anak-anak tuan atau tuan-tuan perempuan sekalian. Tambahan pula dibagi rencah yang baru itu mendapatkan kelulusan daripada badan profesional, itu yang memberi kebaikan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian untuk menelajuri bidang kerjaya dan bidang logistik dan pengedaran. Okey. Dan kita ini adalah sedikit tentang maklumat program berkenaan dengan prospek kerjaya. Kalau anda lihat dari segi senarai yang telah diberikan, dipaparkan di Facebook ni, memang of course kita dapat bekerja dengan kerajaan. Maksudnya layak bekerja dengan kerajaan, sama ada anda mendapat pekerjaan itu berdasarkan kepada performan kita sendiri dan berdasarkan kekosongan yang ada di pihak sektor awam dan juga di mana-mana industri yang berkaitan dalam bidang logistik, pengangkutan dan juga perantaian pembekalan, termasuklah pelabuhan, termasuklah syarikat perkapalan, termasuklah bidang oil and gas, termasuklah bidang-bidang peruncitan. Kerana kita memerlukan orang logistik. Sekarang ni kita tengok bisnes mana yang tengah boom sekarang ni adalah bisnes logistik ataupun kita panggil last mile delivery. Ramai user-user ataupun retailer kita membeli barang melalui e-commerce dan juga online. Siapa yang menghantar? Orang logistik. Siapa yang mengangkut barang itu? Orang pengangkutan. Dan kita tengok betapa pentingnya program ini untuk kita terapkan kepada anak-anak kita dan juga kepada kita sendiri yang berminat untuk menambahkan nilai dalam bidang logistik dan pengangkutan. Okey. Saya move kepada program yang ketiga. Kita panggil sebagai program sarjana muda keusahawanan peruncitan. Yang ini selalu orang tanya, baik separuh masa atau baik sepenuh masa. Adakah anak saya akan menjadi usahawan peruncit? Adakah anak saya akan membuka kedai runcit? Bagus juga kan? Tak ada masalah bagi saya. Sebab ada satu bidang keusahawanan yang mempunyai potensi yang tinggi. Sekarang kita tengok, cuba kita lihat nombor baru ni. Mana yang masih lagi orang panggil stable dalam industri? Kedai makan merupakan peruncitan. Kita lihat dari segi kedai runcit, masih orang memerlukan grocery, memerlukan bahan-bahan mentah untuk kita jadikan masakan kita. Ini dinamakan sebagai orang panggil program yang memberi sustainability dalam bidang mereka tersendiri. That's why kalau kita lihat di UMK ni, dia telah membangunkan program-program yang mempunyai ketahanan yang lama. Maksud ketahanan lama ni dia tidak mengikut musim. Kita kalis kepada apa orang panggil krisis. Sama ada krisis yang kita alami sekarang ni dan juga mungkin tuan-tuan selalu melihat kepada krisis ekonomi seperti yang pernah berlaku pada 2019, 1997 berlaku. Dan program yang kita ajar di UMK ni adalah program yang boleh katakan kalis krisis. Masih diperlukan walaupun kita berada dalam keadaan krisis. Alhamdulillah, program yang dibangun oleh UMK dan bersama dengan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan mempunyai program yang mempunyai ketahanan yang tinggi kepada anak-anak kita dan juga kepada tuan-tuan yang berminat untuk menyambung pengajian di UMK melalui UMKSI secara separuh masa. Okey, program peruncitan ni dia mempunyai senarai-senarai khusus yang berkait rapat dengan industri peruncitan. Tidak semestinya anda kata, okey, saya dah graduate daripada UMK, saya kena buka kedai runcit. Boleh, tak ada masalah. Sebab
kita ada 2 orang atau 3 orang pelajar kita yang belajar secara permasa adalah owner kepada minimarket. Dan juga ada yang punya kedai runcit, yang punya rakan kedai, bukan 1, ada 3, ada 4 kedai runcit. Tetapi walaupun mereka ni adalah, kalau kita panggil, mudah orang panggil toke pada kedai runcit, tetapi mereka ingin menambah nilai diri mereka supaya perniagaan yang mereka lakukan mereka dapat dikembangkan. Tidak hanya terletak pada satu tempat, tapi boleh dikembangkan di peringkat di luar Kelantan, for example, atau ada seorang tu yang daripada Terengganu, mungkin dikata dia boleh menakluki pasaran di Pantai Timur. Dan mungkin mereka boleh menjadikan sebagai 7-Eleven ataupun shopping mall ataupun apa ni kita panggil cyber mall yang besar-besar yang menyediakan itu sebagai idola mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan yang penting adalah ilmu. Bila ilmu itu mereka cari, campur dengan kepakaran mereka dalam bidang keusahawanan, di dalam bidang perojitan, mereka boleh mengembangkan perniagaan mereka. So ini telah terbukti apabila sebahagian pelajar kita yang mengambil program perojitan ini telah mempunyai perkembangan yang baik dari segi peningkatan perniagaan dan juga mempunyai ilmu yang lebih tinggi sebelum mereka. Dan bila kita berdiskusi dengan pelajar kita, mereka berterima kasih kepada UMK kerana telah membangunkan program-program yang boleh diterima oleh masyarakat di luar sana dan juga mempunyai ketahanan. Ini saya cuba tekankan ketahanan tu. Maksudnya ketahanan dalam apa jua situasi, program yang diambil dan mendapat ijazah daripada UMK ni dapat diguna pakai di luar sana. Okey, kalau kita melihat di sini, dia mempunyai dia akan belajar subjek, contohnya kalau di universiti kita panggil khusus seperti kita panggil sebagai undang-undang perniagaan. Dia belajar dari segi industri perojitan, dia belajar sebagai strategi perojitan global, mana mereka juga mempunyai perancangan untuk meneruskan perniagaan mereka di peringkat global atau peringkat antarabangsa. Dan kita ajar mereka bagaimana cara untuk mereka mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa, bagaimana mereka untuk membangunkan networking bersama-sama partner mereka di luar sana, dan bagaimana mereka untuk melihat dari segi opportunity yang ada untuk mereka mendapatkan bekalan-bekalan yang berkualiti tapi punya harga yang reasonable. Itu yang berlaku, yang saya cerita pada peringkat awal tu, berlaku pada pelajar kita. Mereka dah mendapatkan supplier yang baru bersama circle mereka sendiri, yang mana mereka telah mempunyai confidence yang tinggi terhadap barangan yang dibekalkan. Sebab mereka bersama-sama telah melihat contoh kalau kita mau di barang di luar sana, di luar negara, mungkin kita berpandukan kepada sampel yang diberikan oleh mereka, berpandukan spesifikasi yang diberikan oleh mereka, tapi tanpa melihat actual product. Tetapi bila mereka bersama-sama mereka ni, mereka mendapatkan program yang mereka lihat di depan mata mereka, so lebih mudah. Dan dari segi network itu memang luas. Bila mereka anak-anak tuan-tuan dan juga tuan-tuan sendiri yang belajar di UMKC ini bersama-sama dengan pelajar yang mempunyai pengalaman dan juga mempunyai ilmu yang luas dalam bidang masing-masing, dan juga ditambah juga pula bila belajar di Universiti Malaysia Kelantan di bawah pesyarah-pesyarah kita yang mempunyai kepakaran yang luas dalam bidang industri dan juga bidang sektor awam lah. Okey, dan kejayaan mereka ni amat luas, tidak hanya menjadi seorang usahawan, dan kalau mereka menjadi seorang usahawan lagi bagus kerana mereka telah dapat menciptakan pekerjaan pada orang lain, pada sama dapat meningkatkan ekonomi di Malaysia kita sendiri, yang mana kalau kita melihat dari segi objektif program ini adalah menjadikan modal insan yang diperlukan dalam industri peroncikan negara. Bukannya kata-kata, oh saya ni graduat, saya dapat kerja di Young Mall for example, dapat kerja di Pavilion. Anda bukan promoter, tapi promoter ni is salah satu bidang tugas di bawah perojitan, tetapi anda mempunyai level yang lebih tinggi sebagai executive procurement for example, sebagai pengurus operasi di mall-mall di Malaysia. Dan malahan kita ada kes yang pelajar masa kita bekerja di luar negara, mempunyai peluang bekerja di Singapura, mempunyai peluang bekerja di China for example. That's the thing yang they learn daripada universiti, yang mana kita campurkan antara teoretikal dan praktikal, yang mana mereka boleh menerapkan ilmu yang mereka perolehi di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Kelantan ni, yang dibangun oleh pakar-pakar kita di sini dan memberi kelebihan kepada pelajar-pelajar kita. Itu yang saya rasa anda perlu mengambil peluang keemasan ini untuk belajar di Universiti Malaysia Kelantan sebagai pelajar sepenuh masa, mungkin kepada pelajar kita yang baru habis belajar, dan kami di sini memberi juga peluang pada mereka yang ingin menyambung pelajaran sepenuh masa tanpa meninggalkan pekerjaan dan juga perniagaan yang anda lakukan pada masa sekarang. Okey, ini dinamakan sebagai program sarjana muda keusahawanan.
peruncitan dengan kepujian di bawah Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Saya recap lagi sekali, di bawah Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang kami anjurkan di bawah UMKCE terdapat 3 program yang diberi nama sebagai Sarjana Muda Keusahawanan Perdagangan dengan kepujian, dan yang kedua Sarjana Muda Keusahawanan Logistik dan Pengedaran dengan kepujian yang ditindikkan dan diiktirafkan oleh Badan Profesional diberi nama Chartered Institute of Logistics and Transport yang diberi iktiraf di peringkat antarabangsa. Dan kami juga ada program Sarjana Muda Keusahawanan Peruncitan dengan kepujian. Ini ada di bawah Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan. Okey, di antara program yang baru, program yang kita ada lagi satu adalah dinamakan sebagai program Sarjana Muda Keusahawanan pelancongan dengan kepujian. Yang ini adalah di bawah satu fakulti diberi nama Fakulti Keusahawanan, Fakulti Hospitality dan Kesejahteraan. Okey, satu fakulti ini telah menawarkan satu program secara semasa kepada kami untuk kami mengendalikan di peringkat mod separuh masa. Okey, ramai yang pelajar-pelajar kita yang mengambil program ini merupakan pelajar-pelajar ataupun pekerja-pekerja di bawah apa ni kita panggil sebagai agensi, tour agensi, umrah, dan juga yang mempunyai keinginan dan juga cita-cita untuk membangunkan keusahawanan atau perniagaan dalam bidang pelancongan. Dan kita juga ada daripada sektor awam yang ingin menambah nilai diri mereka untuk menjadi seorang pakar dalam bidang pelancongan. Biar bekerja di pihak berkuasa, tetapi mereka ingin biar bercita menjadi seorang forensik pelancongan, dan yang mana ilmu mereka itu mereka akan ambil di UMK dan akan dipraktiskan di luar sana. Okey, untuk sarjana muda keusahawanan pelancongan ni, ada tuan-tuan tengok di sini, ada program ataupun kita panggil sebagai kursus-kursus yang perlu mereka ambil seperti projek pelancongan, projek penyelidikan pelancongan, ada tarikan pengunjung resort, ada event management, kita ada pemasaran dalam bidang pelancongan, kita ada informasi dan teknologi dalam perniagaan, dan mereka juga diajar seperti saya kata tadi, setiap pelajar yang belajar di Universiti Kelantan diwajibkan mengambil 4 kursus berteraskan keusahawanan. Yang pertama adalah asas keusahawanan. Kita walaupun mereka ni tidak menjadi usahawan, tapi elemen-elemen usahawan tu ada dalam diri mereka yang mana mereka boleh menggunakan apabila mereka bekerja di luar sana dengan majikan-majikan yang sana lah. Sebagai contoh saya kata, salah satu elemen yang kita ajar adalah risk taker, for example. Risk taker ni adalah kita kata nak membuat sebuah keputusan, kita kena justifikasi. Dengan adanya ilmu yang diberikan kepada mereka, mereka boleh membuat suatu keputusan yang ada justifikasi yang boleh mereka berikan kepada majikan. Contohnya, dia membuat satu keputusan tu yang tapi keputusan tu tidak memberi keputusan yang baik. Dia turn kepada negatif punya keputusan, tapi sebelum dia buat keputusan dia ada justifikasi dia. Mana dia boleh maklumkan pada majikan sebab kalau saya tak buat keputusan macam ni, ini dia punya implikasi dia. Dan ini yang perlu kita elakkan. Mungkin sedikit kerugian, tetapi bila dia buat keputusan ni dia dapat mengelakkan sebanyak 90% kerugian dan untung 10% kat situ. So dia dapat mengelakkan kerugian lebih banyak apabila dia membuat satu keputusan ini tanpa dengan menggunakan pakaikan risk taker elemen yang telah dipelajari di Universiti Kelantan. Itu yang kita lihat dari segi elemen-elemen keusahawanan, dan kita ada lagi elemen keusahawanan yang lain yang diajar kepada mereka dalam asas keusahawanan. Dan kami juga ada gelagak keusahawanan yang mana mereka melihat behavior usahawan itu sendiri dan juga kepada potensi-potensi klien atau customer yang akan membeli perkhidmatan dan juga apa dipanggil sebagai produk-produk yang ditawarkan oleh kita sebagai seorang usahawan lah. Dan kami juga menerapkan keusahawanan strategik. Mereka perlu ada elemen-elemen strategi ataupun orang panggil sebagai membuat keputusan sesuatu dalam perniagaan. Adakah kita kata nak venture the new business tu mempunyai capacity yang bagus, mempunyai keuntungan bagus, berapa ROI kita akan dapat pada masa tertentu, berapa keuntungan kita, berapa margin cost yang kita perlu, dan kita perlu lihat dari segi senario, mungkin dilihat dari segi political, ekonomi, teknologi dan sosial untuk dia mengaplikasikan sebelum mereka membuat keputusan untuk meluaskan perniagaan mereka ke area baru. Dan kita juga mengajar mereka dalam keusahawanan korporat yang mana mereka boleh pergi ke peringkat level yang lebih tinggi yang membolehkan beliau mendapat perniagaan yang lebih baik bagi kelastrian bisnes mereka di masa hadapan. Itu yang diajar di program pelancongan dengan kemudian oleh fakulti, pendek ini dinamakan sebagai FHPK lah. Okey. Dan peluang kejayaan
yang ditentukan yang kita banyak ini adalah sebagai orang panggil contoh-contoh peluang kerjaya kepada pelajar yang mengambil program sarjana muda pelancongan. Selain itu kita lihat dari segi objektif yang diberikan, kalau dipaparkan kepada tuan-tuan sekalian, dia mempunyai penguasaan dalam bidang penguasaan pelancongan, aktiviti dan juga penguasaan komunikasi. Dia boleh berusaha menjadi seorang pakar dalam bidang pelancongan. Boleh ini ramai mereka ni mempunyai bila mereka punya kepakaran yang diperolehi daripada Universiti Malaysia Kelantan, mereka boleh meneruskan karier mereka ke luar negara, kerana ilmu ini adalah ilmu yang amat bernilai pada mereka dan mereka boleh mempraktikkan di luar sana, sebab kita tidak hanya belajar secara teoretikal dan juga kita ajar secara praktikal. Dan saya ulang lagi sekali, kita mempunyai pensyarah yang mempunyai kaliber dan mempunyai pengalaman dalam industri dan juga sektor awam dan mempunyai ilmu yang tinggi sehingga mereka dah mendapat memperolehi PhD dalam bidang masing-masing lah. Okey, kalau tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan melihat kepada prospek kerjaya kita, of course dalam bidang pegawai kerajaan kita ada penyidik pelancongan, konsultan umrah dan haji seperti mana saya maklum sebelum ni, pegawai kementerian pelancongan dan juga boleh mengendalikan event management, boleh mengusahakan sektor pelancongan, boleh menjadi orang tengah kepada pengembaraan dan banyak ilmu-ilmu kita. Yalah, norma baru ini kita ada limited sikit dari segi perniagaan tersebut, tetapi in future dia punya kalau kita lihat sebelum berlakunya norma baru ini, bidang pelancongan mempunyai salah satu yang memberi contribution atau sumbangan kepada ekonomi negara kita. So sama ada inbound tourism ataupun kita panggil outbound tourism, yang mana telah memberikan banyak prospek kepada mana-mana pelajar kita untuk mengusahakan bidang keusahawanan, bidang pelancongan dan juga meneruskan kerjaya mereka dalam bidang pelancongan di luar sana. Okey. Ini adalah 4 program yang kita ada. InsyaAllah kita ada program baru yang akan ditawarkan di peringkat ijazah sarjana muda kalau setelah mendapat kelulusan dari pihak pengurusan dan juga pihak KPT itu sendiri. InsyaAllah pada September kita akan lancarkan satu program baru diberi nama program sarjana muda perniagaan dalam bidang kewangan Islam dan juga pembankan. Okey. Yang ni kalau misalnya kata dah diluluskan oleh pihak pengurusan, kita akan masukkan dan tawarkan pada September tahun ini insyaAllah. Okey. Dan selain daripada 4 program yang kita anjurkan, yang ini yang selalunya dinanti-nantikan oleh audiens lah. Dah tahu program yang ditawarkan, dah tahu apa itu UMKCE. Mereka nak tahu bagaimana kita nak belajar. Kita di UMKCE, kita memberi fleksibel kepada pelajar-pelajar kita. Pertama saya kata, pelajar kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kerana kita jadual kita hanya tertumpu kepada hari Minggu. Contoh kalau di Terengganu ni, di Kelantan kita bermula kelas pada hari Khamis dan juga hari Jumaat. Itu saja. Jadi tak kacau waktu kerja anda. Tetapi cuba anda lihat. Bagusnya program dengan UMK CE ni adalah anda bertemu secara direct dengan pensyarah. Ini bukannya program PJJ ataupun kita panggil program jarak jauh yang mana mungkin ada limitasi dari segi komunikasi bersama dengan pensyarah kerana anda berjumpa hanya mungkin 2-3 kali satu semester, tapi anda di sini mempunyai peluang yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan pensyarah kita secara direct. Sebab apa? Sebab di kita ni kita mengambil kaedah 50%. Maksudnya anda semua belajar selama 14 minggu, sama juga seperti mana pelajar sepenuh masa. Kenapa? Sebab program ini adalah program milik fakulti. Yang mana saya kata kualiti tidak dapat disangkakan lagi. Kualiti dipantau secara ketat oleh fakulti, yang mana program ini telah dipantau juga oleh MQA dan juga GPA, yang mana anda semua belajar secara 14 minggu, tetapi anda berbeza dengan belajar sepenuh masa. Pelajar sepenuh masa ini adalah belajar 7 minggu secara kelas fizikal dan 7 minggu lagi adalah kelas online. Jadi anda mempunyai orang panggil sebagai merancang kerja harian anda berdasarkan kepada resipi yang diberikan oleh UMKCE. Dan pensyarah ini anda akan boleh berbincang dengan pensyarah anda semua bila datangnya waktu pembelajaran, sama ada kelas tu berlaku 7 minggu yang pertama untuk fizikal atau 7 minggu yang kedua untuk online, ataupun selang-seli, ataupun kita panggil sebagai mungkin 3 minggu pertama kelas fizikal, bergantung kepada komunikasi kita bersama-sama dengan pensyarah. Mana pensyarah kita mempunyai
tak komunikasi yang baik dan boleh memberi khidmat yang baik kepada pelajar-pelajar kita dan boleh mengambil dan menerapkan kekangan yang dihadapi oleh pelajar mereka kita. Kita ada pelajar-pelajar, that's why saya kata pelajar kita datang dari berbagai bidang. Jadi kita tak katalah pelajar kita ni ada kekangan, tapi kadang-kadang mereka mempunyai bisnes di luar sana. Kadang-kadang mereka mempunyai pekerjaan yang perlu mereka lunaskan sebagai pekerjaan hakiki. Dan kami di MKCE memberi flexibility kepada pelajar-pelajar kita supaya mudah untuk mereka meneruskan pengajian di peringkat UMK, peringkat ijazah sarjana muda di UMK itu sendiri. Okey. Jadi bila kita kata 7 minggu fizikal ni, walau bagaimanapun disebabkan nombor baru ni pada semester lepas kita laksanakan program kita secara 100% online dan pada semester ni pun kalau misalnya kata masih lagi situasi yang sama, mungkin pelajar kita pun akan belajar 100% online lah. Tetapi kalau semua dah okey, kita back to normal dan kita mempunyai kelas di hujung minggu, 7 kelas secara fizikal dan 7 kelas secara online yang memberi fleksibel yang lebih baik kepada anda semua untuk meneruskan pengajian. Okey, bila kita dah berminat nak belajar tetapi berapa nak kena bayar ni? Ni orang akan tanyalah, mahal ke nak belajar di UMK ni? Kita melihat keseluruhan yang kat sini juga kita memberi flexibility kepada pelajar kita. Kalau tuan-tuan lihat di yang dipaparkan di Facebook, tuan-tuan tengok RM160 per kredit. Apa maksud dia? Kita kebanyakan boleh katakan kalau subjek-subjek ataupun kursus yang diajar untuk yang major ataupun yang memang perkhususan kepada program tersebut adalah mempunyai 3 kredit. Dan kita juga ada bahasa ketiga dan juga bahasa Inggeris yang biasanya mewakili 2 kredit Dr. Bahirah. Okey. Kita di sini kita mengatakan bahasa ni kita ada lebih kurang 7 bahasa ketiga seperti bahasa Jepun, bahasa Thailand, Perancis, kita ada yang terbaru bahasa Korea. Akan diberikan bahasa Korea. Kita ada bahasa Jepun yang mana anda semua boleh mempelajari bahasa ketiga yang diberikan oleh pihak UMK. Dan mereka itu mewakili 2 kredit dan juga kita ada bahasa Inggeris yang bahasa Inggeris juga mewakili 2 kredit. Okey. Kalau kita lihat kat sini RM160 per kredit. Baiknya kita buat macam ni adalah macam ni, kita membantu pelajar-pelajar kita. Contohnya, kalau anda tidak kalau kita tidak mengguna pakai per kredit yang kita kenakan bayaran kepada pelajar kita, contohnya dalam satu semester tu anda ambil 12 kredit for example, anda hanya bayar RM160 kali 12 kredit. Contohnya lah, maksimum dibenarkan adalah 12 kredit. Tapi kalau anda anda kata untuk semester ni saya tak larat nak ambil 12 kredit kerana mempunyai kekangan kerja, mungkin kewangan, ataupun kata mungkin anda terpaksa pergi kursus di luar sana, anda rasa saya nak ambil satu subjek saja yang mewakili 3 kredit. So anda kali RM160 kali 3 kredit bermaksud RM480 plus dengan RM100 untuk yuran pentadbiran. Tetapi kalau anda pergi ke tempat lain, dia tak kira macam tu. Dia kira anda ambil satu semester, walaupun anda belajar 3 kredit ke ataupun 6 kredit je, anda kena bayar full, bukan RM160 per kredit, mungkin RM2,000 lebih, RM2,200 per semester. Tengok perbezaan dia. Jadi anda kena belajar, walaupun anda bagi 3 kredit ke 6 kredit, anda kena belajar RM2,200. Tapi kalau anda di UMKCE, anda ambil 3 kredit, anda bayar pada 3 kredit tu saja. Tidak payah bayar RM2,200, just RM480. Dan kena ingatlah bila anda ambil kredit yang sedikit daripada kawan-kawan kita, contohnya orang lain ambil 4 subjek atau 4 kursus setiap semester, tapi anda hanya ambil 2 atau 1 semester, mungkin anda bergenerasi lambat sikit daripada mereka. Tapi tidak apalah, sekurang-kurangnya anda telah balancekan kerja anda dengan pengajian anda di luar sana supaya anda dapat meneruskan pengajian tanpa dihalangi oleh waktu-waktu yang sepatutnya tidak menghalang anda untuk meneruskan pengajian. Walaupun anda terkurang sikit daripada orang lain habis 4 tahun setengah, anda tak habis, anda habis mungkin tahun ke-5 atau tahun 5 setengah, tapi anda boleh habis. Tapi anda boleh meneruskan pengajian. Sebab apa? Anda pun tidak dibebankan dengan kewangan yang lebih kerana anda mengambil kredit yang sedikit, anda bayar berdasarkan pada kredit ambil yang anda ambil pada semester tersebut. Itu satu kelebihan di UMKCE dan juga di UMK itu sendirilah. Dan
120 hingga 125 adalah diperlukan oleh pihak fakulti dan universiti dan juga MKA, yang mana bergantung kepada program. Ada program yang telah ditetapkan 120 kredit untuk dia bergraduat dan ada program yang ditetapkan 123 untuk bergraduat, bergantung dalam range antara 120 hingga 125 kredit. Okey, tempoh pengajian kita di separuh masa ni adalah 4 tahun setengah. 4 tahun setengah tidak termasuk latihan industri lah. Dan kenapa 4 tahun setengah? Ada orang kata, lamanya 4 tahun setengah. Kita macam ni, kita ni separuh masa. Kita separuh masa mana kredit kita kurang daripada budak pelajar sepenuh masa adik-adik kita. Dia sepenuh masa ni belajar sehingga 18 kredit hingga 20 kredit. Mereka perlu habiskan dalam masa 4 tahun. Tak logik kalau kita nak habiskan dalam masa 3 tahun. Kita habiskan masa 4 tahun setengah. Hanya 6 bulan je berbeza pada mereka. Kenapa? Ni dah rahsia kita dekat yang KCE ni. Walaupun part time boleh habiskan 4 tahun setengah. 6 bulan je lebih daripada pelajar full time. Kerana kita mengamalkan 3 semester dalam masa 1 tahun. Yang mana anda boleh kompreskan pengajian anda. Sepatutnya anda kena habis dalam masa 6 tahun. Tapi kita telah membangunkan program-program ini supaya anda boleh habis secepat mungkin dengan kualiti yang lebih diteliti dan dikawal teliti oleh fakulti seperti mana pelajar sepenuh masa, dan anda boleh memendekkan pengajian anda kepada 4 tahun setengah. Tidak termasuk latihan industri yang telah ditetapkan oleh pihak universiti lah. Dan sebab macam ni, bila ditetapkan oleh MKA untuk pelajar separuh masa, maksimum yang diperlukan, yang perlu diambil oleh pelajar separuh masa adalah 12 kredit. Yang mana berbeza dengan pelajar sepenuh masa sebanyak 18 hingga 22 kredit. Itu berbeza. Jadi kat sini bila dia 12 kredit, dia punya tu ada sedikit panjang lah untuk kita habiskan. Tetapi kita menggunakan inovasi dalam menyampaikan pengajian kita di UMKCE, yang mana anda akan mengalami 3 semester yang mengandungi 2 semester lazim dan juga 1 semester pendek. Semester lazim pengambilan kita pada September dan Februari, itu kita namakan semester lazim, dan anda ditambah dengan semester pendek, yang mana semester pendek anda hanya mengambil 6 kredit equal to 2 kursus yang perlu anda ambil pada semester pendek lah. Dan di UMKCE ini sendiri kita mempunyai 2 pengambilan pada semester September dan juga semester Februari. So sekarang ni anda masih mempunyai peluang untuk menghantar permohonan anda ke pihak UMK melalui UMKCE. Saya rasa di luar sana ada kita catat link yang perlu anda join untuk kita dapatkan maklumat, dan juga anda boleh memohon secara online dan juga secara offline ke pihak UMKCE, yang mana anda akan diberi penerangan oleh pegawai-pegawai kita yang lebih yang dedikatif, yang dedikasi di sana, yang mana kita akan letakkan lepas ni kita akan letakkan kita punya contact number yang anda boleh contact direct kepada kita melalui WhatsApp dan juga melalui contact, juga melalui website yang kita ada dan kita update setiap masa, yang mana anda boleh terus bertanya kepada pegawai-pegawai kita yang dedikasi di pejabat kita, dan boleh memohon dan juga boleh meminta bantuan mereka bagaimana untuk anda semua untuk memohon pengajian ini di peringkat UMKCE. Okey. Dan lagi satu benefit kepada pelajar diploma, lepasan diploma, mereka diberi kebenaran untuk memohon pengecualian kredit, yang mana bila anda berjaya diberi pengecualian kredit oleh fakulti yang berkenaan, anda boleh memendekkan lagi tempoh pengajian anda. Pengecualian kredit ini akan ditentukan dan akan diteruskan oleh pihak fakulti, kerana program ini adalah milik fakulti yang telah diluruskan oleh pihak MKA dan juga KPT, dan jika anda mempunyai diploma yang setara dan juga diploma yang sama, lebih similar dengan subjek-subjek yang diajar di masa anda mengambil diploma, dan juga dipindahkan ke Universiti Kelantan, kalau dia mempunyai kesetaraan yang sama seperti mana ditentukan oleh pihak fakulti, anda akan mendapat pengecualian kredit. Ini bagus, dan kita ada pelajar kita, beberapa orang pelajar kita, contohnya pelajar kita daripada diploma politeknik, sebagai contoh, mengambil pengurusan logistik diploma di politeknik, dan beliau menyambung pengajian. Beliau adalah seorang pengurus logistik di salah sebuah syarikat di Kelantan, dan beliau telah mendapat kalau tak silap saya dalam 10 hingga 20 kredit untuk pengecualian lah. Dan dari situ kita nampak mereka boleh beliau boleh pendekkan daripada 4 tahun setengah menjadi 4 tahun ataupun 3 tahun setengah. So itu kelebihan kepada pelajar diploma lah. Tetapi pelajar STPM boleh masuk secara direct
kepada kita dengan menggunakan kelulusan STPM, tapi tidak ada pengujian kredit lah. Sama juga dengan pelajar yang punya CJ yang belajar di luar sana, yang CJ yang mereka ambil itu adalah selama 2 tahun di kolej atau institusi swasta yang diiktiraf oleh MKA di luar sana. Okey. Sebarang pertanyaan nanti kita boleh jawabkan. Mohon tuan-tuan dan puan-puan list downkan sebarang pertanyaan. Saya akan jawabkan ataupun moderator saya akan bacakan soalan-soalan anda semua dan kita boleh berkomunikasi secara online. Kalau kita lihat kat sini, ini syarat kemasukan kita. Ini kelebihan kita. Anda tidak ada diploma. Saya tidak ada STPM, tak ada STAM, tak ada matrikulasi, tak pernah belajar pun dekat universiti. Saya nak buat ijazah. Adakah saya kena ambil diploma dahulu? Tak payah. Kita mempunyai kelulusan untuk mengambil anda walaupun anda ada SPM. Anda ada SPM, anda tidak ada STPM, anda tidak ada diploma, anda boleh sambung direct ke UMK melalui UMKCE sebagai pelajar separuh masa ke peringkat ijazah sarjana muda dengan kepujian. Tak perlu lagi membazir masa ambil diploma, tak perlu lagi membazir masa ambil CJ. Melalui SPM anda telah diterima oleh Universiti Malaysia Kelantan. Tapi ada satu syarat je tuan-tuan. Tuan-tuan perlu ambil apel A. Apel A ni adalah satu syarat untuk yang diberikan khas oleh MKA kepada pelajar, kepada orang di luar sana untuk menambahkan menambah nilai sebagai pelajar dan meneruskan karier di samping meneruskan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dengan kepujian. Apel A ni boleh katakan kalau saya kata senang, orang kata yelah saya boleh kata senang, tapi kita ada proven, kita ada bukti yang boleh katakan 99% lah yang ambil APA ni lulus dengan sekali ambil saja. Sebagai contoh saya kata tadi, pelajar kita yang paling senior tadi 62 tahun sekarang saudara kita tu yang mempunyai sibuk dengan urusan perniagaan mereka kerana dia dah mempunyai perniagaan yang kukuh di luar sana, tapi mempunyai kelulusan SPM. Dia tak ada SPM, dia ada MCE je kan. Dia umur 60 dulu ambil MCE kan. Tapi bila kita bimbing di peringkat UMKCE, kita bimbing dia bagaimana untuk menjawab persoalan, dia sekali hadir je lulus dengan jayanya. Sebab dekat APA ni tuan-tuan, hanya 4 komponen sahaja diujikan oleh tuan-tuan. Pertama, komponen bahasa Melayu, komponen matematik, komponen bahasa Inggeris dan juga komponen pengetahuan am. Yang mana level dia adalah level, boleh kata kalau tak silap saya bila saya merujuk pada MKA, dia kata level-level PT3 lah, ataupun mungkin bawah lagi, bergantung kepada soalan-soalan yang didesainkan oleh pihak-pihak MKA lah. Jadi mudah untuk dia mendapat kelulusan yang baik. Dan sekali hadir saja, insya-Allah alhamdulillah dapat APA yang telah diberikan oleh pihak MKA tersebut. Dan bila anda semua lulus aptitude test yang saya kata ni ada 4 komponen, anda perlu menghantar proposal ataupun kita kata apa yang kita kata ni sebagai portfolio. Yang mana portfolio yang kita ada ni dia ada 2 komponen tuan-tuan. Bila kita ambil APA ni ada dua komponen. Yang pertama adalah activity test. Yang kedua kita kata kita ada kita panggil sebagai portfolio. Portfolio ni adalah kita melihat kepada anda pengalaman. MK nak tengok pengalaman anda sebelum anda dianugerahkan kelulusan APA. Itu penting. Sebab bila anda dah habis test, anda akan menghantar dan menceritakan pengalaman anda bekerja di mana-mana sebelum ni, dan anda akan completekan syarat yang dibenarkan oleh MKA, aptitude test dan juga portfolio yang diberikan. Ini jangan risau tuan-tuan. Bila anda tuan-tuan nak ambil APA, tuan-tuan boleh apply melalui UMKCE dan kita akan membimbing anda. Dan syaratnya mudah je. Anda berumur 21 tahun dan ke atas dan anda mempunyai pengalaman kerja 3 tahun lah. Barat bila anda dah 18 tahun hingga 21 tahun, dah 3 tahun anda mempunyai pengalaman kerja. Yang mana pengalaman kerja itu kita boleh bimbingkan bagaimana untuk anda menghantar penghantaran portfolio kepada pihak MKA supaya mudah anda mendapat kelulusan APA dan anda terus jam daripada SPM tu kepada peringkat ijazah pertama. So tidak payah lagi anda mengambil CJ ataupun diploma. Dan kepada yang mereka dah ambil diploma, kepada pelajar ini terbuka kepada mereka yang mempunyai diploma, baru habis diploma tahun lepas, baru habis diploma tahun ni, boleh menyertai sebagai pelajar pengajian separuh masa di UMKCE. Malahan pula kepada pelajar-pelajar kita yang punya pengalaman yang luas, 5 tahun, 10 tahun dan ingin menyambung pengajian, lagilah kami alu-alukan untuk bersama kami di UMKCE sebagai menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, kepujian dalam 4 program yang telah saya terangkan. Okey.
Jadi dalam kita memberikan maklumat ini, saya rasa anda mendapat maklumat yang jelas supaya anda dapat membuat keputusan yang baik, dan kami masih lagi membuka permohonan sehingga kita kata sampai ke minggu depan, no problem. Terus kontak kita punya pegawai kita yang bertugas, dan saya akan bagikan kontak number selepas slide ini untuk anda semua mendapat maklumat yang terperinci dan dapatkan cara bagaimana untuk memohon dan menjadi pelajar UMK melalui UMKCE di bawah mood pengajian separuh masa. Okey. Ini adalah sedikit kepakaran pensyarah kita yang kita ambil, seperti mana yang kita maklumkan kepada tuan-tuan sebelum ini. Kita bagi priority kepada pensyarah kita yang mempunyai kelulusan PhD, yang mempunyai doctorate dalam bidang masing-masing. Dan ada setengah mereka ni tidak mempunyai PhD tapi mempunyai pengalaman industri. Contoh saya kata, salah satu kursus yang perlu anda ambil, ekonom for example. Kita ada pensyarah kita memang mencari pegawai ataupun pengurus perakaunan selama 10 tahun di luar sana dan menyertai UMK sebagai ahli akademik, dan apa yang beliau ajar adalah secara teoretikal dan praktikal bagaimana kita untuk menyelesaikan sesuatu aktiviti perakaunan secara realistik tanpa kita kata hanya berdasarkan pada textbook, tidak, kerana beliau mempunyai kepakaran dalam bidang ini, dan beliau juga adalah merupakan salah satu pensyarah panel kita yang kita lantik yang menjadi sebagai pensyarah kepada pelajar UMKCE yang mengambil program sebagai separuh masa. So kita lihat kita ada kepakaran bidang sains komputer, sains sosial, kita ada pengurusan teknologi, sumber manusia, kita ada pengurusan kewangan, kita ada pengurusan hotel dan pelancongan, kita ada pengajian agama, kita ada bahasa Inggeris, sebab kita ada pelbagai-bagai kursus yang diajarkan dalam program-program yang ditawarkan oleh pihak UMK melalui UMKCE. Dan juga kita ada juga bidang keusahawanan, kita ada kita panggil pensyarah kita ada pakar dalam bidang perbaikan Islam, matematik, pengurusan perniagaan, sosiologi, pengurusan hospitality dan bahasa-bahasa ketiga lah. Sebagai contoh saya ambil salah satu ni, boleh katakan tenaga pengajar yang mengajar bahasa tu adalah memang daripada bahasa ibunda mereka sendiri. Contoh bahasa Thai, tengok Cik Yu Saida ni merupakan seorang warga Thailand yang bekerja di Universiti Kelantan. Kita ada yang punya bahasa Jepun yang memang dah dia orang Jepun. Jadi anda belajar terus seperti anda, contohnya anda belajar bahasa Jepun, anda rasa diri anda berada di Jepun sebenarnya, bukan di Malaysia. Okey? Itu yang kita terapkan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan kita ataupun kepada pelajar-pelajar kita bila menyambung pengajian di ijazah sarjana muda di UMK melalui UMKCE. Saya rasa anda perlu tidak berlengah-lengah lagi untuk menghubungi pihak UMKCE untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas, ataupun anda boleh letakkan soalan-soalan di bawah sana bagi kami menerangkan secara live, bukan hanya untuk anda dan juga untuk kawan-kawan anda ataupun anak-anak tuan-tuan yang lain yang dapat maklumat yang perlu anda perolehi sebelum anda buat keputusan. Dan kami mengalu-alukan, dan saya yakin dan saya percaya anda tidak rugi belajar di UMK itu sendiri, kerana kami adalah sebuah universiti yang bermandatkan keusahawanan dan anda mempunyai ilmu yang lebih baik dan anda boleh praktikkan di luar sana, dan kami membuka peluang untuk anda menyambung pengajian separuh masa melalui UMKCE, dan ini adalah peluang yang keemasan yang perlu anda grab. Dan janganlah kita kata nak fikir-fikir lagi, tak ada. Kita terus grad dan belajar untuk September pengambilan Februari ini. Kita ada masa lagi. Tuan-tuan boleh lagi apply, tak ada masalah. Kita boleh lagi menilai dan juga mengakses, dan boleh kita kalau anda layak, kita boleh menawarkan surat tawaran kepada anda untuk anda meneruskan pengajian anda di UMKCE. Terus, jangan lengah-lengah lagi tuan-tuan. Saya, kalau tak tu carilah saya, insyaAllah. Kita akan bimbing anak-anak tuan-tuan dan tuan-tuan sendiri supaya anda berjaya mendapat kepujian, dan sama-samalah kita meraihkan kejayaan kita ni apabila anda semua mendapat kelulusan yang lebih cemerlang dan juga menghadiri convocation di UMK itu sendiri. This is orang panggil saat yang ditunggu oleh pelajar lah. Kalau logistik, kita dapat 2 convocation di UMK dan juga oleh CIT daripada UK itu sendiri. Okay, saya tunjukkan ni adalah kita panggil kontak yang tuan-tuan boleh hubungi kepada pihak UMKCE, nombor dia 097717050 ataupun WhatsApp kita 011208700358, ataupun tuan-tuan boleh direct kepada email kita umkce@umk.edu.my dan juga website kita umkce.umk.edu.my, dan kita juga ada Facebook official kita, official UMKCE official. Jadi kita tengok sekarang ni kita bersiaran melalui
Facebook Universiti Malaysia Kelantan secara live, yang mana telah memberi ruang kepada anda semua untuk menonton dan juga melihat dan mendapatkan ilmu yang perlu anda dapat sebelum anda buat keputusan untuk menyambung pengajian. Okey, saya rasa itu saja Dr. Bahir, dan kita akan menjawab persoalan nanti Dr. Bahir. Okey, terima kasih Dr. Zuraimi di atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi, dan saya yakin ramai penonton di luar sana yang berminat dan teruja untuk menyertai UMK CE setelah mendapat penjelasan doktor tadi. Cuma doktor, saya ingin seandainya katakan ada pelajar ni ataupun bakal pelajar kita berminat dan ingin mengajak rakan-rakan untuk sama menyertai UMKCE, adakah kita menawarkan memberikan sebarang insentif kepada bakal pelajar ini? Okey, kita sebenarnya that's why kita kata UMKCE ni dia unik dan relevan. Dia berbeza daripada yang lain kan. Walaupun kita mendapatkan kita memberi satu perkhidmatan yang terbaik kepada anda semua di luar sana, pada sama kita memberi sebagai tambah nilai anda sebagai pelajar. Contohnya anda mendaftar sebagai pelajar di UMKCE, dan juga rakan-rakan dan saudara-saudara anda juga berminat untuk belajar di UMKCE. Dan kami menawarkan satu skim kepada anda. Ini bukan MLM, bukan material marketing, tetapi alhamdulillah material marketing pun okey, memang kalau kita cara baik tu okeylah, tak ada masalah. Dan kami telah menawarkan satu skim kepada mereka apabila anda membawa potensi pelajar yang juga mendaftar bersama-sama anda, dan anda ditawarkan sebanyak RM300 untuk anda mendapat skim tersebut. That's why saya kata takut orang salah faham ada MLM pula. Bukan, ini ada skim yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan kita. Contohnya anda A ni menjadi seorang pelajar di UMKCE, dan B, C, D, E ni pun berminat untuk belajar ni, dan anda yang mengintroduce, anda yang mengenalkan mereka kepada kami. Sebab di borang permohonan tu dia ada satu kolom yang tanya siapakah yang mengenalkan anda, dan dia akan letak nama anda sebagai introducer, dan kami akan merekodkan ini pelajar ni masuk melalui yang diperkenalkan oleh anda. Contohnya dia ada pelajar yang mempunyai kepakaran dalam bidang pemasaran, dan dia ni usahawan. Jadi dia usahawan ni dia ada berbagai kepakaran mereka, dan mereka salah satu kepakarannya adalah membuat marketing dan promosi bagi pihak dia sendiri dan juga UMK, yang mana mereka mengajak kawan-kawan yang lain untuk bersama-sama menambah ilmu dan mendapat segulung ijazah daripada UMK melalui UMKCE. Dan contohnya dalam satu semester dia dapat 4 orang join UMKCE di bawah dia lah, dan dia bagi kepada UMKCE. Dan seperti mana saya maklumkan, setiap pelajar kita anugerah RM300 one off. Okay, one off RM300, bermakna 300 kali 4 pelajar yang kita dibawakan adalah 1,200. So bayangkan 1,200 satu semester dibawa. So 1,200 tu kita tak bagi cash, kita akan tolak next punya, kita bagi rebate kepada yuran dia ke hadapan. Contohnya dia dalam semester 1 sekarang ni, dia dapat bawa pelajar yang baru 4 orang untuk semester 2, dan dia dah dapat 1,200. Contohlah untuk 4 subjek yang dia ambil pada semester 2 tu, dia kena bayar dalam 2,100 contohnya. Jadi kita akan bagi rebate 1,400, dan dia hanya perlu bayar kepada UMK adalah 700 je yuran daripada bulan tu, pada semester tu. Dia akan memberikan satu rebate ataupun perkhidmatan yang besar kepada pelajar, di mana kawan-kawan dia pun mendapat ilmu, dan dia pun insya-Allah dapat pahala lah, sebab dia mengajak orang ke arah kebaikan. Bersama dapat insentif kewangan yang diberikan oleh pihak UMKCE, yang mana kuantiti yang dibawa oleh mereka itu. So bawalah seberapa ramai kawan-kawan anda bersama-sama anda untuk belajar di UMKCE, dan anda juga mendapat insentif kewangan yang mana kita boleh bagi rebate kepada yuran anda kepada next semester. Jangan risau, benda ni dah berlaku di UMKCE, dan kita pun ramai yang mereka enjoy dengan skim ini kerana mereka mendapat orang panggil bantuan kewangan secara inisiatif diri sendiri. Dan bila bercerita tentang kewangan ni, walaupun kami ni menganjurkan pengajian separuh masa, kami telah mendapat kelulusan daripada PTPN. Biasanya PTPN ni bagi untuk pelajar sepenuh masa, tetapi kami telah mendapat kelulusan daripada PTPN yang walaupun anda belajar separuh masa, anda layak memohon bantuan PTPN. Jangan risau, memang dah dapat kelulusan dan anda boleh memohon PTPN walaupun anda belajar separuh masa. Dan di samping itu juga kami juga ada berkolaborasi dengan bank-bank di luar, bank-bank komersial di luar sana seperti Maybank, Bank Rakyat. Anda juga boleh buat pinjaman daripada mereka, dan juga ramai juga pelajar kita yang bekerja di luar sana menggunakan skim KWSP lah untuk membayar bayaran, dan kebanyakan pada mereka adalah membayar secara cash. Ya maklumlah mereka kan usahawan. Duit tu just dia kata duit tu dia tak masalah.
Dia nak dapatkan satu organisasi ataupun institusi yang boleh memberikan ilmu yang lebih bernilai pada mereka dari segi wang ringgit yang dibayar kepada universiti tersebut. Dan kami juga pernah bersembang dengan pelajar-pelajar kita. Kami bertanya, kenapa tuan tak pergi ke universiti private, for example, contohlah universiti lain, contohnya dia kata dia perlukan sebuah universiti awam walaupun dia mampu pergi ke mana universiti lain. Dan bila dia melihat UMK melalui UMKCE telah menawarkan program ataupun khidmatan yang lebih flexibility kepada beliau dan kepada mereka yang bersama-sama dengan UMK itu sendiri, mereka merasakan UMK itu lebih baik pada mereka. Walaupun mereka berada di Lembah Kelang, walaupun mereka berada di selatan sana, mereka rasa dari segi kewangan, dari segi pengajian dan pembelajaran, dari segi benefit yang mereka perolehi, dari segi kepelbagaian kursus yang ditawarkan, itu dari segi pengiktirafan yang diterima oleh UMK itu sendiri, mereka memilih UMK untuk belajar secara sepenuh masa dimulai UMKCE. Saya rasa saya menjawab soalan itu dah. Ya, Doktor. Okay, terima kasih Doktor. Dan saya pasti para penonton dan viewers sekarang ni dah macam seolah yakin dan berminat untuk menyertai UMKCE, tapi mungkin ini mendengar dari perspektif pelajar pula ya. Maka sekarang ni seterusnya kita akan bersama secara atas talian bersama dua pelajar kita, iaitu Encik Umar Imran bin Syarudin yang merupakan CEO di Kaknah Kuzi. Ya, Saudara Umar, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada bersama kita ialah saudari Cik Nur Akmal binti Abdullah dari TNB. Ya, jadi kita mulakan dengan saudara Umar dulu ya. Okey, terima kasih, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umar Imran bin Syarudin, saya daripada KB Glory Foods Manufacturing. Saya adalah pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Saya ambil logistik ijazah sarjana muda logistik dan pengedaran, dan nak masuk semester 4 dah sebenarnya, sekejap aja. Okey, sikit pengalaman belajar di universiti ni. Okey, pertama sekali sebab apa nak belajar? Itu yang paling penting lah, sebab apa nak sama belajar. Jadi saya ada cita-cita saya sendiri, dan cita-cita saya tu memerlukan saya memegang ijazah lah. Okey, so selepas saya menamatkan diploma pada tahun 2003, saya terus bekerja dan memang saya tak ada masa tu untuk menyambung, dan alhamdulillah pada masa sekarang ni ada masa dan saya boleh bagi komitmen lah, dan saya memilih UMK sebagai tempat saya nak belajar lah. Okey, kenapa UMK? Pertama sekali dekat lah, dekat je dengan office saya, dengan saya punya rumah, dan yang keduanya memang sangat fleksibel lah. Kelas hanya hujung minggu, tidak mengganggu saya punya kerja harian saya sebagai pengurus di kilang ni. Dan alhamdulillah selama 3 semester saya dah melalui it's a wonderful journey. Okay, saya suka kepada barisan lecturer yang ada. Kebanyakan lecturer yang saya belajar sekarang ni, mereka datang daripada industri. Jadi banyak soalan-soalan yang kalau kita nak tanya mengenai industri memang mudah nak dijawab lah. Itu memang sukalah belajar. Okey, yang keduanya flexibility dari segi yuran. Alhamdulillah sekarang ni kita dah ada kita boleh buat pinjaman PTTN kan melalui ini. Alhamdulillah lah. Dan juga kita, macam saya sendiri sebenarnya saya potong kredit BSP saya untuk sama belajar. Boleh kalau tuan-tuan yang sedang menonton yang mana ada dekat dalam akaun 2 ada banyak lagi kan, boleh potong di situlah. Okey, so sekarang insyaAllah saya akan sambung untuk semester 4 dan on track. Pointer pun alhamdulillah bagus pointer, dan saya dah dapat gambarkan lah saya pada lebih kurang 2 tahun lagi saya akan menggenggam ijazah tersebut.
itulah sedikit yang saya boleh cerita lah. Dan cuma saya nak beritahu yang sebenarnya tuan-tuan, antara mimpi dan realiti, jarak dia hanya tindakan. So tuan-tuan boleh terus bermimpi, tetapi lakukan tindakan tu. Register dan masuk belajar dengan Universiti Malaysia Kelantan. Itu saya. Terima kasih Saudara Umar, tu kata-kata hikmat ya dari CEO kita. Apa yang perlu ialah tindakan ya. So, sekarang kita bersama dengan saudari Cik Nur Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pengacara majlis, pegawai universiti, pensyarah-pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya Nur Akmal Meti Abdullah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur majlis ini yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman sebagai pelajar UMK CEE. Saya bekerja sebagai pembantu tadbir di Tenaga Nasional Berhad dan mengambil program pengajian part-time sarjana muda keusahawanan perdagangan dengan kepujian. Saya amat berbangga dapat belajar di UMK CEE. Pegawai atasan saya yang mengusulkan saya belajar separuh masa di UMK CEE dan mengambil bidang sarjana muda keusahawanan perdagangan. Saya telah menamatkan 1 semester dalam bidang keusahawanan perdagangan. Sesungguhnya program ijazah separuh masa ini telah dilaksanakan dengan berkesan walaupun dalam keadaan COVID-19. Pensyarah telah mengatur kelas pembelajaran dan slot perbincangan secara maya dengan baiknya, bersesuaian dengan masa lapang pelajar separuh masa. UMK CEE merupakan sebuah universiti di negeri Kelantan. Oleh itu, sudah tentunya memberi peluang kepada anak-anak Kelantan meneruskan pengajian di peringkat universiti. Saya amat berbangga dengan UMK CEE kerana memberi peluang kepada pekerja-pekerja seperti saya yang ingin melanjutkan ke peringkat ijazah. Dengan ini, saya berasa pendekatan yang diambil oleh pihak UMK CEE untuk program perijazahan pekerja-pekerja sektor kerajaan dan swasta adalah amat sesuai dan patut diambil peluang oleh pekerja-pekerja dalam negeri Kelantan khasnya dan Malaysia amnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bolehlah kita simpulkan bahawasanya untuk saudara Umar dan saudari Nur Akmal, walaupun mereka sudah mempunyai kerjaya yang orang kata dah terjamin, still menyambung pelajaran untuk meningkatkan learning is a lifelong process kan. Okay, terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua pelajar kita, wakil pelajar ya. So untuk seperti saya sebut di awal tadi, kita ada menyediakan kuis untuk pelajar para penonton kita. Jadi sebelum saya membacakan senarai kuis itu, saya ingin ulang cara menjawabnya ya. Okey, sila jawab di ruangan komen, letakkan nombor soalan, masukkan jawapan dan yang paling penting ialah masukkan hashtag #WeAreUMKFamily, hashtag #RoadToUMK. Okey, bersedia dengan pen ya dan kertas untuk menulis soalan-soalan. Okay, soalan pertama, kuis 1, bilakah UMK ditubuhkan? Kuis 2, apakah bidang tujahan ataupun niche UMK? Ketiga, berikan ataupun apakah 2 program yang ditawarkan di UMK CEE? Keempat, proses pembelajaran kursus UMK CEE dijalankan pada hujung minggu, betul atau salah? Number question 5, apakah kelayakan masuk untuk belajar di UMK CEE bagi mereka yang tidak mempunyai kelulusan STPM ataupun diploma? Okey, itu sahaja soalannya. Saya maklumkan ada soalan daripada penonton. Dimajukan kepada panel kita. Okey, itu soalannya Doktor. Okey, sementara kita melihat dan menunggu audiens dan juga tuan-tuan semua menjawab kuis. Kuis ni ada hadiah pengajar Kita ada hadiah yang mana kita boleh bagikan kepada mereka yang menjawab dengan baik dan juga betul soalan yang diberikan oleh moderator kita tadi. So kita menerima satu soalan daripada salah satu soalan yang kita terima daripada pihak audiens adalah berapa bayaran untuk kos ini? Okey, seperti mana kita maklumkan
Kalau kita breakthrough kepada kredit adalah kita meliputi RM160 per kredit. Secara totalnya untuk anda habiskan selama 4 tahun setengah, tidak termasuk LI, kita masuk 4 tahun setengah minimum dia. Kalau anda belajar tidak mendapat kemanjuran kredit secara normal 4 tahun setengah tanpa LI, maksudnya anda kena dalam 22,100 keseluruhan sebagai pelajar separuh masa. Kerana reasonnya adalah anda tempoh anda adalah tidak sama dengan tempoh pengajian sepenuh masa yang mempunyai tempoh yang lebih pendek, dan juga kita mempunyai tempoh lebih sikit daripada pelajar sepenuh masa kerana kita belajar pada semester adalah dalam 4 subjek ataupun equal to the 12 kredit untuk semester lazim. Jadi totalnya adalah masih lagi reasonable, dan kita boleh katakan di UMK melalui MKCE ini mempunyai boleh katakan yuran yang reasonable dan termurah lah. Kalau kita kata memang dia punya kos memang lebih ditimpa pakai, dan bila kita menentukan harga yang kita kenakan kepada pelajar, kita dah melihat kepada yang lain yang menawarkan program yang sama. Kita merupakan salah satu institusi yang menawarkan program tersebut dengan harga yang terendah dan mampu untuk kita melakukan pengajian mereka di Universiti Kelantan. Dan sebagaimana saya maklumkan seperti yang lalu, selain daripada pembayaran datang terus kepada anda melalui tunai, anda juga mempunyai flexibility melalui PTPN, melalui bank-bank yang telah bekerjasama dengan kita, dan juga melalui dipanggil K2SP, yang mana yang bekerja mempunyai simpanan K2SP boleh dikeluarkan untuk membiayai pelajaran anda sepanjang belajar di MKCE. Okey. Soalan kedua. Kita ada lagi satu soalan yang mempunyai soalan ini bertanya tentang syarat memohon CGPA lepasan diploma sedang muda percutian. Saya tak berapa pasti soalan tu adakah melihat kepada mohon CGPA itu macam mana? Mohon CGPA daripada pihak institusi yang lain ataupun nak tahu minimum CGPA? Okey, saya beranggapan soalan itu bertanya tentang minimum CGPA. Okey, suka cerita untuk saya maklumkan kepada pelajar-pelajar yang punya kelulusan STPM ataupun diploma, kita hanya memerlukan 2.0 minimum. Okey, kalau anda ada diploma 2.0 ataupun STPM 2.0, anda layak untuk memohon pengajian anda ke peringkat ijazah sarjana muda di UMKC. Dan kita melihat bila kita bercakap tentang STPM, sebenarnya kita ada 2 kategori STPM ni. Yang pertama STPM yang diambil selepas 2003, dan juga kita juga ada calon yang punya STPM sebelum 2003, yang mana sebelum 2003 tidak menggunakan konsep CGPA. Jangan risau, kita juga dah mendapat kelulusan daripada pengurusan. Kita mengambil yang mana anda hanya mempunyai prinsipal E sebenarnya untuk pengaji am, dan juga salah satu subjek atau kursus yang anda ambil dekat STPM atau STP sebelum 2003 juga E, yang mana anda boleh memohon untuk pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Kelantan. Manakala kepada pelajar STPM, SPM ataupun SRP yang tidak mempunyai kelayakan STPM boleh mengambil APA. Anda boleh memohon kepada kita dan kita membimbing anda untuk mendapatkan kelulusan APA. Dan yang kedua, yang ada STPM dan diploma hanya memerlukan 2.0, dan anda boleh memohon terus kepada kita supaya anda dapat menyambung pengajian secara baik untuk semester Februari ini, yang mana masih dibuka untuk anda untuk memohon kepada kami semua di sini. Okey, itu saja soalan dari penonton. Okay, nampaknya kita sudah berada di akhir sesi ini, dan dengan itu saya ingin memohon maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang mengendalikan sesi ini, dan ingin saya maklumkan di sini tarikh seterusnya bagi program Road to UMK ialah pada 11 Mac 2021, iaitu bersama Fakulti Sains Bumi. So, terima kasih sekali lagi kepada semua penonton FB Live UMK. Selamat maju jaya kepada bakal pelajar. Selamat memilih UMK dan #WeAreUMKFamily, #Road to UMK. Assalamualaikum.